Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga selawat dan salam di atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ucap juga kepada saudara dan saudari, ibu dan bapa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni sebagai buat permulaan yang mana kita telah cuti dekat-dekat 2 bulan, dan kita sambung langsung di atas muzakarah ilmu, supaya kita tu lepas fardu yang difardukan oleh Allah, dan untuk nak melepaskan diri kita daripada kejahilan. Munasabah dengan kita berada di dalam bulan Muharram yang mulia. Hari ini hari Jumaat, pada hari yang ke-7 daripada bulan Muharram. Esok tu hari yang ke-8, hari Ahad tu hari yang 9, hari Isnin tu hari yang 10. Jadi alhamdulillah boleh kita sambung dan kita berjumpa lagi dengan Allah Ta'ala taruhkan usia kita, boleh kita buat muzakarah lagi di masjid dengan beramai-ramai sebagai buat muzakarah ilmu agama. Dan begitulah kita duduk di dalam tahun baru Islam 1444 Hijriah. Tak? Jadi 444 molek tahun ni. 1444. Tak? Dah. Kemudian kita duduk di dalam pusingnya tahun yang baru di dalam agama Islam. Hijrah daripada tahun dulu kita sambung dan kita masuk di dalam tahun baru. Munasabah dengan bulan ni dan tahun ni, marilah sama-sama kita berhijrah dengan kita membaikikan diri kita terhadap tahun baru ni, iaitu setengah daripadanya kita hijrahkan daripada kita kurang daripada agama, kita banyak dan kita rajinkan agama. Setengah daripadanya kita berlomba-lombakan di atas berebut-rebut ambil ilmu agama untuk pengertian di dalam asas dan usul agama dan forok dan sebagainya. Daripada kita malah di dalam ibadat, mari sama-sama kita rajin ibadat kepada Allah Ta'ala. Daripada kita tak molek ataupun tak baik di atas perbuatan dan tingkah laku kita pada tahun yang lepas,
Maka munasabah dengan tahun baru ni, marilah kita baiki supaya baik etikah laku kita dan amalan kita semua. Dan sedikit saya nak ambil sebagai wak peringatan, sebagai mukadimah pada malam ni. Jadi kitab kita tu kita nak baca tiap-tiap malam Sabtu. Maka kita sambung minggu depan. Mulai keperkenaan dengan Muharram ni, jadi 10 Muharram tu depan kita. Dah 10 Muharram tu di depan kita iaitu pada hari Isnin. Pada hari Isnin. Jadi kita ambil satu hadis berkenaan dengan Muharram ni. Nabi bersabda, man wassa'a ala iyalihi fi Muharram wassa'allahu alaihi rizqihi. Itu satu riwayat. Satu riwayat lain, man wassa'a ala ahlihi. Satu riwayat, man wassa'a ala nafsihi wa ahlihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sairan sanatihi. Akhrajahu Ibni Abi Dunya. Jadi apabila tiba bulan Ramadan, Nabi bersabda, siapa-siapa memperluahkan akan harta dia. Peluahkan harta, mana kata belanja harta dia. Di dalam bulan Muharram. Kita mana kata bulan lain tu kita kurang, maka bulan ni kita belanja luah sikit di atas keluarga kita, termasuk diri kita sendiri. Kadang-kadang orang ni yang nak makan pun yang mikir. Yang mikir mana kata kedekut ke diri sendiri. Sama telah nak beri kat orang lain, diri dia sendiri tu pun puas-puas mikir nak beli makan gawahan. Jadi Nabi kata siapa-siapa belanja pada bulan Muharram dan juga 10 hari Asyura, mana kata peluahkan makan ni. Bulan lain kita biasa duk makan harga murah sih. Tahun ni, bulan ni, dan 10 Asyura ni kita makan harga mahal sikit. Beras hari kita duk makan 75, sampai 100 lebih. Mana kata nak meluahkan. Meluahkan diri kita dan juga ahli kita. Lebih-lebih lagi hari 10 daripada bulan Asyura, bulan Muharram, hari 10 suruh peluah makan ni. Yakni ketika kita berbuka puasa. Hari 10 tu sunat puasa lah. Jadi siapa-siapa meluahkan akan rezeki yang nebui jamu terhadap ahli dia. Macam oleh-oleh mulai lembu oleh seka. Tu dia. Tak sampai setara tu makna kata kita duk biasa goreng telur. 10 Muharram ni kita goreng air, goreng telur. Kalau kita duk goreng air dah, kita tukar air separuh jadi 2. Makna kata memewahkan pada bulan Muharram dan 10 Muharram. Apa balasannya? Wasa'allahu alaihi rizqihi. Allah Ta'ala peluahkan rezeki orang itu. Siapa-siapa memborahkan akan rezeki yang Tuhan bagi pada hari itu, Allah Ta'ala nak borah lagi. Tuhan nak beri lagi rezeki kepada orang itu yang banyak. Terhadap diri dia dan ahli dia. Mana kata hari itu tu kita peluahkan makan ni. Tak usah saya. Mana mengikut ala qadar kita, kita gerak. Bukan siapa kena semula lembu dak. Tapi yang paling pentingnya pada hari itu juga suruh sunat kita tu puasa. Sunat kita puasa pada 10 Asyura, pada 10 Muharram, hari Asyura, hari 10 tu lah. Buat surah tu buatlah. Nama buat surah, puasa tinggal. Rugi juga. Buat surah tak ada gapo. Bukan duk larang buat surah. Baik dan molek baru buat surah tu. Akan tetapi jangan kita lupa akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu puasa pada hari Asyura tu. Puasa pada hari Asyura.
Buka puasa dengan surah tu. Nah, kalau kita nak buat. Kalau kita rasa dia buat surah hari 10 gak tak agak nak puasa, kesok surah buat belum atau buat lepas. Kerana surah tu masuk dalam perbuatan yang diadatkan ya. Dan juga kalau kita niat nak buat jadi kebajikan, maka itu jadi ibadat sepatutnya. Tapi kerana bersakut pak dengan puasa hari tu takutnya buat takwil makwi. Tak boleh puasa ke ni, tak agak aku suruh. Buatlah tu. Jadi Quran ada panggil. Doa dengan diri dia ya. Doa dengan Tuhan tu, Tuhan bukan duk bodoh. Tak. Buat dalih dengan diri dia sendiri panggil. Maka kita kesok kesok ataupun belum. Tak. Tak buat hari 10 tu bukan larang dak, takutnya buat surah tinggal puasa. Dia mengata kalau tak ada buat surah buat tak puasa tu ikut demo lah tu. Tak. Muka malah nak kata no. Tapi sunat puasa. Jadi puasa hari Ashura ni ada kelebihan lah. Ada kelebihan puasa hari Ashura ni. Kerana ada datang hadis dak Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia katakan Nabi ni suruh puasa pada hari Ashura. Nabi ni suruh puasa pada hari Ashura. Satu ketika Nabi puasa. Hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dipuasakan oleh Rasulullah sallam. Lalu kemudian Rasulullah wa amara bi siyamihi, Rasulullah suruh puasa pada hari 10. Suruh puasa pada hari 10. Kemudian tak kala Rasulullah duk puasa pada hari 10, puak-puak sahabat tanya. Kerana hari 10 ni ia nak keliru juga dengan hari demo lain daripada Islam. Mana seperti orang Yahudi dan juga orang Nasara. Orang Yahudi dan orang Nasara dia puasa juga pada hari 10. Lalu tu sahabat kata, qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahuda wan nasara. Hari tu hari Rasulullah, hari yang besar juga, hari mana kata hari yang besar juga. Hari 10 ni hari besar oleh puak orang-orang Yahudi dan juga orang Nasara. Walaha hari tu hari Nabi suruh sahabat tu puasa. Kemudian sahabat kata pada hari itu ya Rasulullah ada juga dari kalangan hari saat ni tu hari yang dibesarkan oleh puak-puak Yahudi dan puak-puak Nasara. Mana kata orang panggil nak jadi subhat lah orang Yahudi dengan orang Nasara dan juga orang Islam puasa hari itu. Puak-puak tu pun besar juga pada hari itu. Lalu tu Rasulullah jawab, kalau betul lah, kalau kita tu betul lah, mana kata kita muafakat dengan demo tu. Tak. Fa iza kana amul muqabbilu insyaallah sumna yaumat tasi'. Rasulullah kata kalau hari 10, hari 9, hari 10 ni jadi hari besar juga bagi orang Yahudi dan jadi hari besar juga bagi orang Nasara, maka insya-Allah tak dapat aku nak puasa hari 9 lagi. Buat apa Rasulullah nak menyalahi tak sewi sama dengan orang Yahudi. Rasulullah kata kalau aku hidup tahun depan ni aku nak puasa hari 9 lagi. Makna kata 9 10. Tak. Tetapi Rasulullah wafat dulu. Tak ada sampai tahun depan Rasulullah meninggal dunia. Tapi hadis itu tu mana kata disunatkan oleh Rasulullah suruh kita puasa hari 9 dan hari 10. Apa? Kerana nak menyalahi daripada orang Yahudi. Kerana orang Yahudi, orang Nasara ni dia besar dan dia puasa juga pada hari 10 Muharram. Lalu tu Rasulullah ni dia tak kena kalau kita nak supa, kita nak syubhat dengan orang Yahudi Nasara ni. Lalu tu Rasulullah buat dulu sehari. Tapi tak ada buat lah di masa dia tu. Tapi hadis tu dah mana kata disuruh disunat dah. Disuruh puasa juga hari 9. Tetapi bagi mereka yang tak puasa hari 9 nak puasa hari 10 pun harus tak ada gapo. Hak nu orang Yahudi, kita Islam tak sama. Supaya kita buat puluk tu lah. Buat berduri. Nah. Hak nu orang Hindi buat, kita orang Islam buat tak sama dah. Orang Hindi dia buat puluk kuning, puluk merah sepatutnya juga. Buh dada bergetih dengan pisau masak sepatutnya, tapi tak sama perbuatan tu serupa. Tapi barang yang dibuat tak sama. Mana?
Demo nu baca berapa? Kita baca Fatihah, baca selawat, baca kulhu. Minta kepada Allah Taala mudah-mudahan selamat dalam rumah tangga. Wak pulut kuning saat ni tu. Serupa di segi benda, tapi perbuatan hakikat dalam tak sama. Maka tak ada apa. Demo nu baca mengopo. Tahu kalau orang buza taman te kok nu. Kita dak al-Fatihah, suruh baca Fatihah. Lepas Fatihah, dak baca kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan sebagainya. Dan selawat dan sebagainya. Lepas tu doa minta keselamatan. Maka di situ tak jadi salah. Walaupun buat puluk, walaupun hijau sekali pun tak apa lagi. Begitu juga kita puasa 10 Muharram walaupun tunggal pun harus. Tak ada jadi kata subhat apa dengan orang Yahudi. Subhat pada rupa saja. Tapi pada hakikat tak. Kerana kita mengikut sunnah yang dibuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunat puasa. Di mana kata disunatkan 2 hari. Satu pendapat ulama kata yauma qablaha wa yauma ba'daha. Puasa sebelum daripada hari 10 dan puasa lepas pada hari 10. Apa boleh? Mana? Kalau kita puasa 9 10 tahu pun 10 11. Tahu tu. Tak sehari 9 gomo di 10 sekali dengan 11. Pas tak seh 9 10 11 saja apa boleh. Tak. Tapi orang panggil nak menyalahi dengan orang Yahudi tu puasa 2 hari. Kerana puasa sunat. Tak seh puasa pun tak ada apa. Aku pakai dak belaka 9 10 podak 10 11 podak ikut mung tu. Nak bagi negeri dia moga hak dia dak. Mungkin dak paksa. Tapi puasa 10 Muharram dulu sebelum daripada difardukan bulan Ramadan, puasa ni puasa wajib. Pendapat kata tak, puasa 10 Asyura ni, puasa hari Asyura ni, hari 10 daripada bulan Muharram ni, belum dari perintahkan puasa yang difardu pada bulan Ramadan, ialah puasa hari 10 Muharram ni dah puasa wajib. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Itu pendapat-pendapat daripada pendapat ulama. Jadi kalau kita nak menyalahi tok sewi sama dengan orang Yahudi dan juga orang Nasara, maka kita puasa 9 10 ataupun 10 11. Kemudian kata Rasulullah, kalau aku fa iza kana amul muqabbilu, apabila adalah di tahun depan tu, insya-Allah jika dikehendaki Tuhan, sumna aku berpuasa aku yaumat tasi', aku nak puasa hari 9 lah. Tak, kalau dengan umur tu hawi dia, insya-Allah dia nak puasa. Tetapi Allah Taala siapa akan ajar, tak ada puasa dak lah tahun depan tu. Tak. Jadi puasa hari Asyura ni ataupun hari 10 daripada bulan Muharram ni ada kelebihan. Ada sebut di dalam hadis Muslim. Hadis ni dia sebut mari 2. Satunya dia berkecek berkenaan dengan puasa hari Arafah. Hari 9 hari Arafah daripada bulan Zulhijjah. Mana kata hari manusia orang yang mengerjakan haji wukuf di Arafah, kita orang yang tak ada kerja sunat puasa hari 9. Mana hadis qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam siyamun yauma arafata ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffiras sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu wa siyamu yauma asyura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffiras sanata allati qablahu, rawahu Muslim. Jadi Nabi bersabda, Nabi kata siyamun yauma arafah, puasa hari Arafah. Hari Arafah ni hari wukuf lah, hari 9. Jadi Allah kita dijawi baru ni hari 9 tu hari apa? Hari Sabtu tak? Hari Sabtu hari
Hari 9, hari raya tu. Raya Ahad. Raya hari 9 hari Sabtu deh. Di Mekah baru ni boleh dah. Tahun ni wukuf pada hari Jumaat. Di Mekah. Saya duduk denung wukuf pada hari Jumaat. Dah. Kata setengahnya Haji Akbar lah. Dah. Mun riwayatkan walaupun hadis tu murtabat dia tapi orang panggil fadhail a'mah. Mana siapa-siapa dapat wukuf pada hari Jumaat, Haji Akbar orang panggil. Mana kata haji tahun tu menepati 70 kali haji. Dah 70 kali haji. Siapa-siapa yang dapat boleh wukuf pada hari Arafah berbetulan dengan hari Jumaat. Kita sini hari Sabtu. Dah. Jadi hari Arafah tu hari 9 daripada hari Arafah. Siapa-siapa puasa hari Arafah, apa dia? Ayyukaffiru sanata allati qablahu, bahawa mengkifaratkan. Puasa hari Arafah ni kelebihan apa? Bahawa mengkifaratkan akan segala dosa setahun qablahu, yang kemudian wasanatallati ba'dahu, dan setahun hak lepas mari dah. Hak mana hak aku datang, hak aku dak apa lagi. Ba'da qabla ba'da. Sebelum lepas tu hak lepas. Mana kata setahun hak lepas mari dah pun Tuhan pun dosa, dan setahun gi ke depan tu pula pun Tuhan pun dosa juga. Mana kata 2 tahun boleh orang puasa hari Arafah. Dan juga di situ Nabi sebut juga berkaitan dengan hadis tu juga. Di hujung hadis tu Nabi kata wasiyamu yauma asyura. Dan puasa pada hari Asyura apa? Ayyukaffiru sanata, Allah Taala apung dosa setahun. Bila tu allati qablahu, yang qablah, yang sebut dak, yang lepas mari setahun. Dak. Tuhan pun dosa setahun lah kecek mudah-mudah kak. Dah. Yang sebelum tu setahun. Hadis ni siapa cerita? Rawahu Muslim. Jadi murtabak kali kira-kira kak. Murtabak hadis tu sahih lah. Murtabak hadis ni sahih. Ala kulliha kak. Mana kata siapa-siapa puasa hari Arafah dapat mengampuni daripada dosanya 2 tahun. Siapa-siapa puasa pada hari 10 Asyura, 10 Muharram, dapat mengampuni oleh Allah Ta'ala setahun. Itu kelebihan. Jadi kita puasa pada hari Senin ni, 10 Muharram tu, dikatakan hari Asyura tu, dapat mengampuni, dapat kelebihannya, Allah Ta'ala mengampuni dosa setahun. Tak? Qablahu, sebelumnya. Tak? Setahun. Boleh mendapat mengampuni daripada Allah Ta'ala setahun. Kemudian kepentingan bagi kita, mana di sini kita boleh kita meluahkan ia belanja di dalam rumah tangga kita pada bulan Muharram dan juga pada hari 10 Muharram. Kita belanja, mana kata kita peluah sikit. Ada habis 50 kok, pada hari itu kena habis 100. Nah, kalau kita peluahkan belanja dalam rumah tangga kita, Allah Ta'ala pada tahun tu Allah Ta'ala menambahkan rezeki banyak lagi. Allah Ta'ala menambahkan akan rezeki. Tak. Kata setengahnya Allah Ta'ala beri keluasan. Wasa'allahu alaihi sa'irasanatihi. Allah Ta'ala beri pada tahun tu setahun tu senil-lenil, luah tak ada serabut pun. Kalau kita belanja dan kita guna belanja di dalam rumah tangga kita pada bulan Muharram dan juga pada hari 10 Muharram. Allah pada tahun tu Allah Ta'ala peluah dada kita, peluah kedudukan kita, peluahkan rezeki kita. Satu, hak kita dapat buat kesimpulan pada malam ni. Yang keduanya, puasa. Boleh kita nak puasa 9 sunat, kita puasa hari 9 dan hari 10. Dan juga boleh juga 10 dan 11
ataupun puasa tunggal pada hari 10. Tapi satu pendapat kata makruh. Makruh apa? Kerana Nabi kata kalau kudai dengan umur tahun depan nak puasa hari 9 kita. Bermakna kata Nabi nak tinggal dah puasa. Apa nak wi menyalahi tok sewi muafakat, tok sewi serupa orang Yahudi Nasara. Lalu tu ulama ambil bincang di antara hadis tu murtabak kalau kita pergi puasa pada hari tunggal tu 10 Muharram saja duduk di dalam murtabak makruh. Bukan makruh tak ada siapa tak boleh pahala dak. Dak makruh hidup puasa tunggal. Makruh di tunggal bukan makruh di puasa. Puasa yang boleh pahala semata dah nama orang makruh pakai dak Ya ada juga orang biasa otak akan ni dia ke 9 ya balik kelik tu. Ya serupa ya ke tu kan tulis saya. Lepas tu dia balik kelik tu tukar akan ni dengan ke 9. Walah bukan murah. Mana makruh di tunggal tu. Di puasa tak boleh pahala situ. Orang panggil qadhiyah lain. Makruh tak boleh pahala puasa tunggal, makruh tak boleh pahala apa? Baik puasa bukan. Puasa tu boleh pahala. Pas makruh di mana? Makruh gi tunggal tu. Hari puasa sehari tu. Tu pendapat ulama. Kada setengah tak ada apa dah. Tak ada gapo dah. Kenapa? Kerana kita Yahudi, Nasara tak ada campur gaul. Dia buat macam mana? Dia hak kita buat macam ni. Lillahi taala. Hari dia kata setengahnya dia nak besarkan Nabi Musa. Dia nak besarkan Nabi Isa dia. Tak kalau Allah Ta'ala memperlepaskan Nabi Isa, Nabi Musa daripada puak Fir'aun. Daripada kalangan Fir'aun, selamat daripada Fir'aun pada 10 Muharram juga. Lalu itulah buat dia suku mujo Allah Ta'ala melepaskan Bani Israel daripada kezaliman dan kemusnahan Fir'aun. Lalu tu dia mujo dia besar gitu. Dengan berlaku kai puasa juga. Tak sama dengan kita. Kita apa? Kata kita ni nak mengikut sunnah. Nak mengikut akan perbuatan yang dibuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sama. Kalau nak tunggal apa tak ada gapo. Tapi di dalam kebanyakan daripada pendapat fiqh dia kata makruh. Yakni makruh tunggal, bukan makruh puasa. Tu jangan buat mata makruh tak boleh apa. Tak. Habis di situ kemudian sebagai wak mukaddimah sikit kita nak pergi pada kitab juga. Tak. Sebagai wak permulaan juga nak ambil keberkatan dah. Pada bulan Muharram ni kalau setengah-setengah orang tu dia tak mula lagi lah. Kalau mula-mula ni malah kita duk mengaji lama dah. Mari duk sambung hak sedia. Bagi orang cermat lah. Kita pergi sikit di dalam kitab Daqail Akhbar sebagai buat mukaddimah, lepas tu kita berhenti. Tempat kita berhenti supaya nak ambil mula yang mana kita telah tinggal dekat 2 bulan. Mekah tahun ni tak ada hujan sekali pun. Tak ada hujan. Jawi hujan sokmu. Kalau tak silap kat kitab kita ni di muka berapa Daqail Akhbar. Daqaikul muka 34 di bab tadi. Tanda situ. Kata dianya qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darainil akhiratil amin. Kata dianya al-babul hadi wa isruna fi zikri nafkhati sa'iki summa nafkhati faz'i. Bermula bab yang 21 pada menyatakan tiup sa'iqah. Tak. Kemudian tiup fazi'ah ataupun faza'ah. Tak. Kalau mengikut nak ambil atas nun fi zikri nafkhatis sa'iqi. Tak. Tiup sa'iqi. Semua kemudian
nafkhati faz'i, dan tiup faz'i. Berbeza tu tiup tu. Sa'iqa pun tiup, faz'i pun tiup. Dah. Pada menyatakan yakni nak menerangkan tiup sangkala. Sangkala mana? Sa'iqi. Dah. Fi zikri nafkhatis sa'iqi, yakni pada menyatakan tiup sunah sangkala sa'iqi. Siup sa'iqi ni siup mati. Siup peracun. Siup mati. Dah, siup sa'iqi. Kemudian siup fazi'i ni siup kejut. Orang panggil apa siup kejut ni? Siup terah. Tak ada hancur lagi. Tapi terah. Kalau kita ibarat aspeka agak panggil test. 1 2 3. 1 2 3 dak terah baru. Tu panggil fazi'i. Tak ada hancur lagi. Tapi terah dia tu setara mana? Kocok dah langit bumi. Israfil terah halo-halo ya baru. Tak ada mok lagi. Pegang kepala dak terah. Kalau kita agak dak gah mikrofon baru kok itu baru. Tu Israfil. Dah. Kalau nak ngikut dia agak siuk terah dengan siuk sungguh tu hak mana dulu? Siuk terah dulu tak? Tapi musannaf kita wari siuk mati, siuk sungguh dengan siuk terah tu pas ke dia. Dah. Tak ada gapo lah tu. Jadi fazi'i tu hak siuk terah, sa'iqa tu siuk mati, siuk hancur lalu dah. Jadi makna kata siuk sangkala ni sa'iqi dan siuk fazi'i. Gapo dia? Dan tiap-tiap pada sur. Sur tu sunnah lah. Sunnah hak nak siuk sangkala, hak nak siuk tu. Sunnah hak duk di Israfil tu. Nanti nak tiup apabila nak kemat tu. Maka sampai dah, dan tiap pada sur, pada tiup tu, pada sunai tu, maka apabila tiup dah, faza'a dulu. Dan tu nak ambil tafsir di atas faza'a. Nak siup faza'a. Siup terah saat itu pada sur, pada sengkala tu. Dah pada sur, pada sengkala, maka sampailah terkejut lebih orang. Siuk terah tu terkejut. Dan di situ tafsir di atas fazi'ah ataupun fazi'i. Fazi'i. Dah, yakni siuk terah tu. Ya terah siuk tu sangkala tu. Maka sampailah terkejutnya segala, nyo tak rojok tak apa. Terkejutnya segala ahli langit dan bumi, terah siuk faza'i, terah tes baru. Terkejut habis dah orang haduk di langit dan orang haduk di bumi. Siapa? Daripada haduk di langit ke? Daripada kalangan malaikat. Haduk di bumi termasuk malaikat di bumi, orang manusia lembu kebak itik hiya. Terkejut dah buat tu. Siuk terah tu terkejut dah. Dah. Siuk sangkala nak terah tu. Faz'i tu terkejut dah. Malaikat hak tak dengar, mana kata dengar suara ni nak langit dan turun bumi. Malaikat tu istisna. Malaikat hak tak dengar, hak tak terkejut, barang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala ada juga hak tu tak beri dengar, tak terkejut lah orang tak dengar tu. Payah ada ayat di depan tu, siapa tak dengar. Tak. Tengok lagi sikit. Sama kita nak masuk dah hisar dah ke? Sikit lah. Sebagai mak mukadimah mula tak saya baca dah. Nampak ada masa kita baca lagi. Siapa terkejut malaikat? Barang yang tak didengar oleh Allah Ta'ala. Barang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan berjalanlah apabila dengar suara yang dicium oleh Israfil akan sur sebagai sur faz'i tadi itu. Terah saat itu. Dah. Dah. Abang ibu buh lah, buh kata terah lah. Faz'i itu. Tak ada mati lagi baru duk terah, seolah kata gitu lah. Bukan kata siuk mati, ya siuk dia apa kali? Siuk terah, siuk mati, siuk bakit. Dah.
Lepas tu siup mati, siup pakai. Nah, 2-3 kali juga siup tu. Lepas tu apabila dengar oleh segala mereka yang ada di bumi saat itu, kata dia, berjalan segala bukit akan sebagai berjalan bukit saat itu. Bukit jalan itu mana kata supaya kita tak bagai tempat tinggi gelosor turun seru ada berjalan lah tu. Mana kata bukit jadi hanyut. Dengar suara malaikat duk teras sunnah saat itu. Mana kata kocok habis langit bumi, bukit-bukit itu jadi cabut gelosor gitu. Tu mana kata berjalan. Cabut lah. Terai baru tu cabut dah bumi-bumi dah. Bukit-bukit gunung-gunung tu cabut dah. Berjalanlah segala bukit supaya kita cabut paku di kayu tacu gitu. Ada lekat apa dah. Kerana bukit ni paku bumi, insya-Allah kata cabut gi. Tak lekat dah. Hanyut. Tu berjalan dengan makna kata hanyut, boleh hanyut. Hanyut jadi tak lekat. Tak ada keras supaya bukit duk ceregut dah. Tu apabila siup faza'i saat ni tu. Hanyut dalam jalan saat itu sebagai perjalanan hanyut tahu sebagai hanyut itu. Tahu kat mana hanyut pergi. Apabila dengar suara faza'i terak oleh malaikat Israfil saat itu, bukit-bukit itu cabut hanyut dan bergerak atas daripada kata bukit. Dan bergerak langit akan sebagai gerak langit tu kocok. Terah tu setara tu umur. Pas yuk sungguh kak tak tahu. Pakai peliu pas mana tak tahu. Bergerak langit akan sebagai gerak. Dan gepo bumi pun jadi kocok lah. Jadi gepo ni pendin wai itulah pekocok, bukan pekocok setempat dak, bukan kocok di Jepun di China saja dak, pekocok habis sutai dunia. Kita duduk dalam adilah ana. Supaya dia boleh jebol itu dah deh. Dia tak boleh pergi bukit pergi hanyut, langit kocok, kita kan metang lalulah. Tak ada kena kecek lah. Kita haluh pada demo tu. Berkocok. Suika siup sana ni. Siup faza'i baru tak ada siup suaika lagi. Hak sebut dalam Quran tu kata fa iza nafakha fis suri wa su'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dalam suratul haji buat tak silap dah. Apabila ditiup tiup sunah sengkala tu siup suika tu. Siup suika. Saat ni siup faza'i. Siup suika jadi ke mana? Fa iza nafakha fissu. Ada. Fa saika. Apabila disiup sunnah nak pakai kemak tu, mati tu, maka matilah mereka yang dalam langit. Tu siup hak saat ni faza'i ni tak terada test dia baru. Lo itulah. Tak ada siup lagi. Tak terai baru supaya tahu tu mudah. Langit itu bombing saat ni tu terkocok, langit bergerak, bukit bercabut, beranyuk. Bagi kita cuba gambar tengoklah. Dan gepo bombing akan sebagai gepo. Berkocok sungguh-sungguh. Seolah kata gitu tak? Gepo bombing sebagai gempo. Berkocok sungguh-sungguh. Duk dalam bombing tu. Lagu mana berkocok bombing sebagai gepo tu? Ya nak umpama orang panggil nak misal, nak buat serupa, nak buat banding ni. Seumpama perahu di dalam air, yakni perahu di dalam air ombak. Air iaitu air ombak besar. Perahu hidup tengah lap patut kena ombak jadilah ana. Jadi itu. Bombing kepo dia tu. Berayung duduk dalam tu kak. Seperti perahu kena air tu. Duduk dalam air hak kena berombak tu.
Setara mananya hebat gepo dan stiker tu teras satu tu di masa tu dan atas daripada umpama seumpama pahu dan beranak diumpamakan beranak segala orang yang bunting. Kalau orang dak mengandung tu pakai gugur. Puak dak mengandung 3 bulan tu pakai gugur, goreng dengan hatu. Tu gepo dia. Kuatnya. Siuk tu, siuk faza'i tu. Gepo sara tu, orang dak guting, orang dak buting, perempuan orang panggil ada daripada orang lelaki, orang panggil perempuan duk hamil, duk gandung, duk buting, gugur anak dia perut. Pakai tak ada kena terai tu baik sendiri. Wak no terkejut. Anak ayat atas terkejut. Orang duk di langit pun terkejut, orang duk di bumi pun terkejut. Kejut secara mana? Kira orang dak mengandung tak sampai bulan pun gugur anak. Kalau anak beranak lah pakai kuah tu baik. Terkejut punya. Dah buting. Terkejut tu. Tak ada siap mati lagi baru terkejut baru. Akan anaknya, makna kata gugurlah orang buting saat ni tu akil anaknya. Anak ada dalam perut dia tu. Dan lalai. Lalai ni makna lupa. Kalau lupa hilakah segala orang yang menyusu, lalai segala orang yang menyusu akan anaknya. Bukan lalai dak. Lalai dengan makna terlupa. Selagi lalai dengan makna kata terlupa. Selagi dengan makna tinggal. Lupa dengan makna tinggal. Mana orang duk susu anak tu terkejut tinggal anak-anak. Salah kata gitu. Terkejut bukan sejuk sangkala dak teras saat ni tu kalau mak duk menyusu anak tinggal anak situ terkejut. Nak aneh dah. Nak ayat kata terkejut sangat. Anak dengan mak ni kalau terkejut setara mana pun dukung gi. Supaya kejut anak duk isapat. Kalau duk lepas tanah pun ambil dukung gi saya kat anak dia. Terkejut apa-apa kat jalan apa kalau anak pek anak gi dulu. Buat apa? Beringat dan saya kat anak dia. Tapi syuk faza'i ni tak ada nak beringat dah anak dia. Buat lari diri lah. Apa kat anak-anak pun tahu dah. Terkejut. Golek ke terkejut anak ni ambil. Buat pergi sekali dengan kita. Tapi kejut syuk sangkala ni. Terkejut sampai tahu anak. Lupa. Walau ada tak dadah pun. Tak turun lagi. Jadi ni ayat terkejut secara tu. Lagu mana tak tahu apa bunyi tu. Nah, sampai tahap anak-anak lupa duduk situ. Dah. Lupa segala anak orang yang menyusu akan anaknya. Sikit lagi nak wisuk tepat dia. Nah. Dan jadilah segala kanak-kanak yang ni budak-budak tu beruban budak-budak jadi tua. Terkejut sunnah saat ni. Budak-budak jadi tumbuh hubah. Orang dah apa ni terkejut kepada sunnah sangkala yang difaza'i oleh malaikat Israfil tu, budak-budak tu jadi tumbuh hubah. Mana kata budak jadi tua. Dah tumbuh hubah. Jadi berubah. Jadilah segala kanak-kanak beruban jadi putih kepala jadi orang tua budak-budak apa. Buat apa? Tu yang terkejut sampai setara tu. Dan dijadikan segala syaitan itu setan adalah hana weh. Kah Israfil dak terah dah. Siuk sangkala siuk faza'i tu. Setan itu tercengang jadi bengau, jadi down, jadi supaya orang tak ada akal. Ngangu titik dia teruk setan-setan apa. Jadi tahu nak gamuk ya apa? Tahu ke apa? Jadi tahu apa cengau. Jadi pandai bih pokok setan. Tak cengau. Dan sungguhnya telah berhamburan di atas mereka itu segala bintang-bintang peluruh dah lah. Berhamburan mana kata jatuh. Bobak. Bintang tu ada jatuh dah. Bintang mana kata sini? Tekah ning ni, kah tiuk serah ni. Kah tiuk terah ni. Orang panggil bintang hok leh. Bukan bintang hok besar ni, hok leh. Dah apa bintang leh ni? Hok leh. Dah, bukan bintang hok besar lagi. Karena bintang ni banyak.
Lepas tu ya ada hak leh dah besar. Kita hak leh ni dia jatuh dulu. Dah kalau kita tengok klik kepada hak bahasa Arab tu dah. Dah. Kita hak leh jatuh dulu. Tekah ya siut faza'i dah. Jatuh berhamburan segala bita turun. Dah. InsyaAllah. Kita sambung ke depan. Nah, lepas tu kita ambil surah tu zalzalati tu perkenaan dengan kiamat. Kita mari masuk di sini inna zalzalatis saah syai'un azim. Ada. Kata dah ayat tu. Ada pada lain ni. Tu ada lewat bawah tu. Inna zalzalatis saatu syai'un azim. Dah. Bita tu jadi hari tu hari gepa tu, hari kiamat tu, hari sa'iqah sungguh tu. Habis hati tak ada kena kecek dah tu. Hak ni pun teruk dah. Apabila terak oleh Israfil akan faz'i saning. Sur faz'i tu terak akan sunnah saning tu. Dah. Digerhanakan matahari. Hari tu jadi gerhana matahari. Digerhanakan matahari. Matahari jadi gerhana. Pada hari tular. Dah, terkejut tu ayat tu terkejut. Gerhana matahari. Dah. Dan jauhkan langit daripada atas mereka itu. Jauhkan langit, yakni langit itu jadi terkesok, kata setengahnya awal jadi tak ada. Right, awal-awal tinggal langit supaya tengok jauh dah, supaya tak ada awal. Supaya kita tengok langit mana? Langit kita sini dengan langit Mekah tak sama dah. Langit Mekah tak ada awal, jauh. Langit dah orang duduk Mekah walaupun panas tapi tak hitam, kulit kau cerah. Sebab apa? Matahari dia jauh, langit pun jauh. Kita sini rendah. Awal pun banyak. Nah. Tu. Jadi pada hari itu tu langit tak ada awal. Cerah. Kesok. Dah. Pada hari disiukkan faza'i tu. Tak ada mati lagi, baru duk terkejut baru. Kalau mati tak ada nak lari, tak nak pun mati, mok-mok pun mati dah. Jah jadi langit. Dan pada segala manusia daripada demikian itu, yakni pada manusia di masa tu daripada demikian itu pada masa ketika berlaku siuk faza'i itu lalai dan demikian itu habis kata lalai. Apa lalai? Lalai ni mana kata lupa, tak khabar. Jadi bengau lah manusia di masa tu lalai. Jadi lupa ke diri. Jadi ngau tahu geno tu. Tu lalai di sini dengan mana tu? Tak. Jadi terlupa. Dan yang demikian itu firman Allah Ta'ala inna zalzalatas sa'atu syai'un azim. Bahwasanya gepa kiamat itu perkara yang amat besar dan adalah yang demikian itu 40 hari. Duk terang saja duk gepa tu 40 hari weh. Pekocok kat perut sungguh. Pekocok kat perut hari tu. Ya dah hadis sebut kecek banyak ni. Dah. Dah. Hari Saah ni kena kata setengahnya hari yang sudah dah. Saah ni ada pendapat ulama dia kata hari yang bakit syak dah. Bukan hari siup sangkala dah, hari ni dah. Hari mana? Hari Nabi kata hari Allah Ta'ala firman kepada Nabi Adam, "Hei Adam, bakit olehmu dan royak kepada anak cucumu suruh pergi kepada neraka." Tuhan kata hari tu. Pada tanyalah, "Ya Rabbi, ya Allah, ya Ilahi, banyak mana anak-anakku, yakni anak cucu dia tu lah, termasuk kalangan manusia semua. Banyak mana kena pergi ke neraka? Lepas tu, banyak mana kena pergi ke syurga?" Lepas tu saya jawab kena 100,000 orang 100,000 orang 99 pergi ke neraka, seorang yang hendak ke syurga hari tu. Aduh, pada
Kita nak duduk mana tak tu? 100,000 nah. 100,000. 100,000 mana kata 999 orang. 100,000. Berapa? 900,000 tak? 99,009 orang tu pas neraka. Seorang yang dalam 100,000 tu hendak kot syurga. Tu hak Tuhan jawab kepada Nabi Adam alaihissalam. Dah sebut insya-Allah. Kalau tak ada lupa kat mana, kita ambil hadis tu mari kecek juga sini. Dah. Maka pada malam ini sekadar ini saja sebagai buat mukadimah dan berkenaan dengan Muharram. Tu dak kata tak saya baca dah saat ni boleh ada masa. Maka ada sekiranya ada tersilap dan tersalah, harap kecucuk ai maaf kepada saya. Maka dengan akhir kalanya wallahu a'lam bissawab wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman nafi'an wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharainil akhiratil amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Kana